بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang Allah Taala kurniakan. Dan sarasenการขอบคุณอัลลอฮ์เป็นชาริอะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah syariatkan, dan juga satu amalan yang besar yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam haja supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ท่านนบีได้ทรงสอนให้เราขอดุอาทุกครั้งหลังละหมาด3ประการที่1ขอต่อ Allah Subhanahu wa taala ให้พระองค์จงประทานจิตใจที่ระลึกถึง Allah Subhanahu wa taala ตลอดประการที่2 yang kedua Nabi suruh kita berdoa supaya kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ขอความช่วยเหลือจาก Allah ให้ Allah Subhanahu wa taala ประทานจิตใจที่พร้อมจะสำนึกในบุญคุณของ Allah Subhanahu wa taala อยู่ตลอดประการที่3ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาแล้วก็ส่งใช้ให้อุมมะห์ขอดุอาเหมือนกับท่านก็คือขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประทานให้การงานที่ดีที่สุดในชีวิตของเราวันนี้ในค่ำคืนนี้ pada malam ini kita nak mai bicara 10 amal ที่จะนำพาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา10 amalan yang boleh membawakan kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kelih dalam tiap-tiap satu amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janji kata boleh masuk syurga apabila seorang beramal, kita nampak atau song patut. Kerana dalam tiap-tiap amalan mengandungiในทุกamal ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสั่งเสียว่า10 amal หรือมีอีกมากกว่านี้แต่ในวันนี้จะมาสรุป kita nak supaya nak sebut dengan secara ringkas 10 amalan yang boleh membawakan kita masuk syurga. Maka dalam amalan tadi kalau kita mai kaji, satu-satunya mengandungi makna yang besar dalam hidup kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia dijamin, dijanji akan tuai dia akan masuk syurga. Kalaulah sesiapa yang beramal amalan-amalan tersebut. Kita mula satunya Isau buku apa ni? Buku 7.5. Amalan yang pertama ialah amalan yang dapat membawakan seseorang masuk syurga, iaitu baca ayat kursi. Sama ada baca ayat kursi di lepas maya dan juga baca ayat kursi jadi wirid pagi dan petang bagi dia. Amalan kita ada buat amal dah.
Lepas maya kita duk ambil ayat kursi jadi wirid dah. Pagi petang pun kita baca dah jadi wirid. Pagi dan wirid petang Nabi dah ajar kepada kita dah. Maka hari ini kita mengilmukan amalan kita. Kita tambah ilmu masuk kepada amalan kita. Supaya kita ni timbul semangat dan tahu tujuan dalam kita beramal. Amal แรกก็คือการอ่านอายัดกุรซีในทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นแล้วก็อ่านอายัดกุรซีหลังละหมาดฟัรดู5 เวลา Baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas maya adalah membawa tuai dia akan masuk syurga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan juga At-Tabari dan juga Imam Ahmad. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi tiap-tiap kali lepas maya fardu, maka tidak ada gapo yang boleh nak sekak dia daripada masuk syurga. ใครก็ตามที่อ่านอายัดกุรซีเป็นวิริตหลังละหมาด5 เวลาในทุกๆเวลานบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะสกัดกั้นเขาได้ที่จะไม่ให้เขาเข้าสวรรค์นอกจากความตาย Ini amal yang besar. Apabila begitu, cuba kita main kaji tengok. Dalam ayat kursi ada gapo? Boleh seorang yang beramal dapat masuk syurga.ในayat kursiนั้นเป็นอายะที่รวบรวมเนื่องจากว่า oleh kerana dalam ayat kursi ialah ayat yang menghipungkan akidah, 3 akidah. 3 tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ayat tauhid. Ayat ที่ได้รวบรวมความเชื่อหรือการศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala การให้ความเอกภาพต่อ Allah วิตาฮิด kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam 3 juzuk, 3 bidang, 3 penting, 3 bahagian penting. Pertama, dalam ayat kursi mengandungi tauhid rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tauhid rububiyah? Ialah tauhid ให้ความเอกภาพต่อ Allah Subhanahu Wa Taala, menyatukan Allah pada kejadian. Tidak ada Tuhan yang lain yang sama dengan Allah Ta'ala dari kejadian. Allah Ta'ala satu saja yang menjadikan kita, jadikan langit, jadikan bumi dengan tidak bersyirik. Apabila seorang beri tauhid kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala pada perbuatan Tuhan dan pada sifat Allah Ta'ala dan pada nama Allah Ta'ala, maka dia wajib masuk syurga. Sebagaimana yang Nabi SAW declare dalam hadis ni, wa man laqiya Allah, ใครก็ตาม sesiapa yang dijumpa dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat esok dalam keadaan dia bertauhid kepada Allah Ta'ala, ia masuk syurga. Siapa dia dijumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bersyirik dengan Allah Ta'ala, maka dia masuk neraka, wa na'udzubillah min zalik. Sebab tu tauhid kepada Allah Ta'ala adalah penting dalam hidup kita. Menjadi asas, menjadi ragฐานกันในการงานทุกการงานของมุมินของมุสลิม การให้ความเอกภาพต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ถือว่าเป็นรากฐาน jadi asas bagi segala amal dalam hidup kita. Supaya kita nak bina rumah, kalau ฐาน dia seming batu yang kita buat ฐาน tadi tak ada kukuh, ไม่แข็งแกร่ง สักวันหนึ่งบ้านที่เราสร้างอาคารที่เราสร้างก็จะพังทลายลง เพราะฉะนั้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการก่อตั้ง นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม kata buniyal Islam,
ทำไมนบีได้ใช้คำว่าบุนียัลอิสลามการสร้างอิสลามบุนียbina maknanya ia kena susung naik การก่อสร้างคือจะต้องก่อจากรากฐานแล้วก็มาเป็นระดับชั้นนบีใช้คำว่าบุนียัลอิสลามบุนีย maknanya bina maknanya การสร้างเพราะฉะนั้นจะสร้างอิสลามให้มั่นคงจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงและก็แข็งแกร่งนบีguna bina Islam ni yaitu apabila nak bina maka kena mula daripada tapak yang kukuh tapak yang teguh kalaulah tapak dalam pembinaan Islam bercampur dengan syirik มีสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการก่อรากก่อฐานของอิสลามสักวันหนึ่งอิสลามก็จะพังทลายลงเพราะฉะนั้นอายะกุรซีจะเป็นอายะที่ได้รวบรวมการให้เอกภาพbiwi tauhid kepada Allah Ta'ala wi tauhid kepada ganti tauhid mana menyatukan Tuhan tauhid ni adalah jadi kan ของการศรัทธาต่อ Allah kita duk bila semua dari rukun apa rukun iman ada nekara satu beriman kepada Allah Ta'ala beriman kepada Allah Ta'ala ni yang jadi terah dia ialah wi tauhid kepada Allah Ta'ala wi tauhid pada Tuhan ni menyatukan Allah pada perbuatan Tuhan Tuhan satu saja yang menjadi segala-gala dalam dunia ni Tuhan satu saja yang kita nak semaya sembah Tuhan satu saja yang kita nak mengadap dalam ibadat kita puasa kita zakat kita kalau kita ada matlamat mi pau mai nak cha Allah SWT jadi syirik maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesiapa yang jumpa dengan Allah Taala pada hari akhirat esok dalam keadaan dia bertauhid kepada Allah Taala dia masuk syurga tapi kalau dia jumpa Allah Taala dalam bersyirik maka ia masuk neraka wa na'udzubillah salah satu daripada alamat kiamat 10 daripada alamat besar iaitu datang asak di sebelah negeri Syam. Asak mari dekat nak berlaku kiamat. 10ในสัญญาณวันกิยามัตที่ยิ่งใหญ่10ประการนั้นหนึ่งในนั้น belum pada nak berlaku kiamat akan timur asak sebelah negeri Syam. Asak mari. Kenapa? Tuhan nak mati orang yang ada iman semua. Orang beriman akan mati sebelum berlaku kiamat. Sebab berlaku kiamat adalah satu keadaan yang dahsyat. Satu keadaan yang teruk, yang seksa, yang tak patutlah kita orang beriman nak pergi sapa pada hari itu. Kerana seksa sangat. Lalu tu dengan kasihan belah Allah Ta'ala, ya mari sak. Mari angin. Mari angin sebelah negeri Syam. Belum pada asak nak timur. Mari angin sebelah negeri Syam. Maka masuk ke dalam urat. Yang mana angin mana tepuh. Siapa dia mati habis. Nabi SAW kata. Sehinggalah kalau siapa dia ada pada masa tu. Sebesar biji sawi daripada email dia. Dia akan mati juga. Lah ada beriman sikit ya dengan Tuhan. Tuhan mati. Walaupun dia hidup di tengah bukit, di tengah hutan, maka ia akan mati. Lepas itulah akan berlaku kiamat. Laku kiamat itulah orang kafir akan diseksa oleh Allah SWT belum daripada nak masuk neraka lagi. Wa na'udzubillah min zalik. Itu ayat kursi adalah salah satu kelebihan dia. Siapa yang beramal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini tauhid rububiyah. Lahu ma fis samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala yang milik dunia, langit dan bumi, jadi langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan berkuasa semua. Allah Ta'ala มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่ปกครองโลกทั้งใบทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์
Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah Ta'ala akan memulia haikiat kerai ko tamที่ Allah Ta'ala ทรงประสงค์ dan Tuhan menghina siapa dia. Yu'til mulka man tasya wa tuzillu man wa tanzi'u mimman tasya. Tuhan wi kuasa ให้อำนาจต่อใครที่พระองค์ทรงต้องการและก็จงถอนอำนาจจากใครที่พระองค์ทรงต้องการ Semua ini adalah tauhid tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ayat kursi itu kita baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas maya. Baca kalau nak baca molek kita tengok makna dia sikit. Gapo dia ayat kursi kita nak baca mari 20 tahun 30 tahun dah makna gapo. Bahasa Sia pun boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Cina, bahasa Arab kita tengok makna dia. Kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Isa nak baca pula, lusa nak baca pula. Baca sampai mati. Kadang kita semaya sampai mati. Maka kita tengok makna yang bergerti sikit. Kita yuk redap sikit. Kan rian hak kita ni, duk ngaji lama dah ni. Fatihah kita gerti dah makna dia. Kita tengok ayat kursi ni makna gapo. Supaya we kata kita ni bahasa jerak punya kita baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas maya. Satu. Amalan yang kedua. Amal ที่สองที่สามารถนำพาพวกเราคนที่อ่านได้เข้าสวรรค์ Yang keduanya semaya sunat rawatib 12 rakaat sehari semalam. Kalau mak sunat rawatib 12 rakaat ใน1 วัน 1 คืน 12 rakaat. 12 rakaat ni sehari semalam. Berapa 12 rakaat? Ada sabit daripada hadis lain, ada 10. Kalau 10, belum zuhur 2, lepas zuhur 2, jadi 4. Belum asar tak ada, lepas asar tak ada, belum maghrib tak ada sunat hok. Jadi, apa ni? Yang diberati. Muakkad tak ada. Ada ghairu muakkadah. Ghairu muakkad. Sunat yang tidak diberati dah. Belum maghrib, Nabi tafaman. Siapa dia nak semaya? Semayalah, siapa dia semaya pun tak apa. Iaitu tidak ada yang diberati lah. Semaya, molek baru. Itu ada sabit pada hadis Nabi. Nabi itu siapa dia nak semaya, semaya. Siapa dia nak tasih semaya. Iaitu lepas maghrib 2. Lepas asar tak ada, belum asar tak ada, lepas asar tak ada. Lepas maghrib 2 jadi ne. Lepas isya 2 jadi 8. Lepas tu belum subuh 2 jadi 10. Waktu 10 rakaat. Adapun sabit pada hadis ni 12 rakaat iaitu belum zuhur 4. Belum zuhur 4. Lepas zuhur 2 jadi ne. Lepas tu lepas maghrib 2, 8. Lepas isya 2, 10. Belum subuh 2. Jadi 12 rakaat. Sabit daripada hadis Nabi SAW. Ma min abadin muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwa'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannah. Au illa bunya lahu baitun fil jannah rawahu Muslim. Daripada Ummi al-Mu'minin, Ummi Habibah. Katanya Nabi SAW bersabda, ya, aku dengar Nabi telah bersabda, seorang isteri Nabi, dia kata, aku telah dengar Nabi SAW royak kepadaku, Ma min abdin, tidak ada hamba seorang Muslim yang dia semaya 12 rakaat kerana Allah Ta'ala, semaya sunat bukan semaya fardu. Ummi Habibah kata, Nabi ayat kata, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bina bagi dia satu mahligai di dalam syurga. Bila ada rumah dah kat bading, tuaya kena siapa? Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada satu mahligai
satu rumah dia adalah syurga. ใครก็ตามที่ละหมาด12 รักอัตใน1 วัน 1 คืนละหมาดสุนัตอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสร้างพระราชวังในสวงสวรรค์ apabila ada rumah dah tu yang sampai pagi tu dah. Ini 12 rakaat sunat rawatib, bukan sembahyang fardu, tak masuk sembahyang, iaitu sunat rawatib, sunat kapik waktu, iaitu belum zuhur 4, lepas zuhur 2, dan lepas maghrib 2, lepas isya 2, dan belum subuh 2. Ada sabit daripada hadis yang kata 10. 10 iaitu belum zuhur 2, lepas zuhur 2. Itu sunat muakkadah. Sunat yang diberati oleh Nabi SAW. Habis yang kedua. Amalan yang ketiga yang dapat memasukkan kita dalam syurga, iaitu akhlak yang baik. Keria marayat tidi. Sebab tu jangan kita jangan main dengan marayat. Akhlak baik ini adalah satu amalan yang boleh membawakan kita masuk syurga. Sebagaimana sabit pada hadis Nabi SAW. Dan tujuan akhlak baik inilah Nabi SAW diutuh ke alam dunia ni. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke alam dunia kecuali supaya membaikikan akhlak manusia. Tujuan asasi yang Allah Ta'ala hantar Nabi mari supaya nak baiki akhlak manusia. Akhlak mulia itulah agama. Akhlak baik itulah al-Islam. Sabit pada hadis Nabi SAW pada Abi Darda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min husnil khuluq. Wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi." Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang paling berat dikelo timbangnya amalan seorang mukmin pada hari kiamat lebih daripada akhlak yang mulia. ไม่มีสิ่งใดที่จะหนักอึ้งไปในตาช่างของมุมินในวันกิยามัตนอกจากเกินไปกว่ากิริยามารยาทที่ดี เพราะฉะนั้น akhlak yang baik merupakan satu amalan yang besar yang boleh memberatkan kalau kita pada akhirat esok. Cakap kita, kadang-kadang kita semaya dah. Rau lamat hawilah. ทุกวันเราซะดะกอฮ์แล้วแต่อัคลากของเรานั้นเราไม่เปลี่ยนการพูดกับคนอื่นเราใช้คำพูดที่หยาบคายเราชอบด่าทอคนอื่น maki kepada orang tak boleh. Orang mukmin yang semaya sama ada lelaki dan perempuan, jangan kita banyak maki kepada manusia. Sibahul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Nabi kata maki kepada orang mukmin adalah jadi fasik. Orang Islam jangan kita maki pada orang banyak. Jangan maki pada orang. Kenapa? Maki kepada orang adalah jadi fasik. Bunuh adalah menjadi kufur, bunuh orang tu. Sibahul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Dekat-dekat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, siapa yang mati dia kata kalau kita bunuh orang ni, dengan hadis tadi, hadis man qatala mu'min muta'ammidan tu, fa jazaohu jahannam khalidan fiha. ใครก็ตามที่ฆ่าคนมุมินโดยเจตนา Ibnu Abbas บอกว่าเขาต้องตกนรกวะนะอูซุบิลลาฮิมินซัล Sahabat ก็พยายามจะมาถาม Ibnu Abbas จนวาระสุดท้ายยะเชคอาจารย์ของฉันทัศนะของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไหมจากที่อายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทาน อิหม่ามอับบาสก็ยังยืนยันอายะห์แต่ว่าอุลามะก็ได้มีทัศนะที่แตกต่างกันบางท่านบอกว่าถ้าเขาเตาบัตก็ทาบัลลอฮุอะลัยฮิอัลเลาะห์ตะอาลาก็รับเตาบัตของเขาเพราะได้ambil dalil hadis seorang laki-laki yang bunuh orang sampai 100 orang, maka dia bertaubat, Tuhan ampun dosa dia, kerana dia taubat
dengan taubat nasuhaได้ขออภัยโทษด้วยจิตใจที่แน่วแน่ด้วยความอิคลาสต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ก็จากหะดีษนั้นอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งว่าถ้าตายโดยที่ไม่เตาบัตเข้านรกแต่ถ้าเขาเตาบัตต่อ Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala ก็จะรับเตาบัตของเขานะรับเตาบัตของเขาเพราะฉะนั้นการฆ่าคนไม่ใช่เรื่องที่เล็กๆมันก็ทารันปะนี่ใครที่ฆ่าคนเพียงคนเดียวฟะกะอันนะฮูกอตาลันนาสุจามิอะบาปของเขาเสมือนกับเขาฆ่ามนุษย์ทั้งโลก itu Islam tak sahaja kita bunuh orang maka jangan kita duk irtikab dengan dosa besar nah juga maki pada orang tak boleh kerana akhlak bukan akhlak pada akhlak Islam setengah daripada amalan yang bawa kita masuk syurga marayak tidi akhlak tidi kriya marayak tidi เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอิสลาม Kenapa? Karena Nabi SAW diutus kerana membaiki akhlak manusia. Saya ni tak panggil bahasa ni dah. Tak boleh panggil bahasa ni. Kena payam. Kerana masuk syurga kena payam. Kenapa? Panggil bahasa ni tak boleh. Tak boleh panggil bahasa. Itu kita kena baiki. Hok usaha. Hok pongoh sangat, kurang pongoh sikit. Hok saya sangat, jangan saya sangat. Itu kena baik. Biar di tengah pertengahan. Dan waktu saya ni, orang pasal ni dah tak boleh. Umar ibn Khattab, ya baiki akhlak dia. Adapun perangai asal tu, kita kena. Kerana Nabi SAW diutuh mari untuk baiki akhlak manusia. Itu hok bawah dah, akak naik biar di tengah sikit. Hok atas dah, turun naik sikit. Atas maknanya, orang hok bazir teruk dah. คนที่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็ปรับให้มันลงให้อยู่กึ่งกลางเพราะว่าเราเป็นอุมมะห์ที่อยู่ในสายกลางคนใครที่ขี้เหนียวเกินไปตระหนี่เกินไปก็ยกให้มันอยู่กลางๆนิดหนึ่งนะbukan atau oleh makan apa karo tak biasa dekah tak biasa kerok gapo langsung dalam hidup dia hipong semua taruh duit pitih dia taruh tambung tajamma apa ni sebagai hak tu Islam juga celah juga Islamก็ไม่สนับสนุนเช่นกันแต่itu kenaวิapa niอยู่ในสายกลางเพราะนี่คืออุมมะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะตุวะซะตอเป็นอุมมะห์ที่เดินในสายกลางโอเคต่อขวาจัดแล้วก็สายจัดแต่พวกเรานั้นอยู่เพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่ท่านได้อพยพไปที่ยังมะดีนะห์สามสิ่งที่ท่านนบีได้ร่างก็คือหนึ่งสร้างมัสยิดสองสร้างความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องระหว่างอัสและคอซะแล้วก็ร่างกฎหมายบัญญัติกฎหมายนบีไม่ได้บัญญัติเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวแต่นบีเอื้อเฟื้อเพราะว่ามีสังคมพหุวัฒนธรรมที่ยังอยู่มียะฮูดีบันินาติบันิกุไรซะบันิกอยนุกะyang ada di Al-Madinatul Munawwarah sebab tuพรบที่ท่านนบีได้ร่างฉบับแรกนั้นเป็นพรบที่ควบคุมทั้งมุสลิมแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในใต้ร่มเงาแห่งรัฐอัลอิสลามให้เกิดความสันติสุขยังไงนบีก็ได้ร่างไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้แล้วก็kita ngaji dari segi apa niการใช้ชีวิตในพหุวัฒนธรรมที่ท่านนบีได้ทรงทิ้งแบบอย่างไว้เพราะนบีtinggal taruh kepada kita akhlak penting sekali akhlak dalam hidup itu adalah satu perkara yang penting เป็นสิ่งที่ประเสริฐ sebab Nabi SAW ukur nak ukur iman seseorang ukur di akhlak keduaคนนี้อีมานสูงหรือต่ำดูที่กิริยามารยาท sebab tiap-tiap perkara yang Rasulullah sebut masalah ibadat Nabi kembang akhlak. Tiap kali Rasulullah nak sebut akhlak ia kembang iman. ทุกครั้งที่ท่านนบีจะทรงสอนอัคละนบีได้เชื่อมกับการศรัทธาต่อ Allah แล้วก็ศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์มันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุลค็อยรันเอาลิยัสมุต
ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็วันกิยามะฮ์จะต้องพูดในสิ่งที่ดีดูการสอนนบีฮัจญะห์supaya manusia berakhlak ในการพูดนบีก็ใช้เกณฑ์คนที่พูดดีก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์มันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุคริมจาระฮูใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์จะต้องให้เกียรติเพื่อนบ้านของเขาakhlak juga maka Rasulullah hajar akhlak kemar dengan iman sebab tu kalau orang tu muliakan jiran tepi rumah dia bermakna dia beriman kepada Allah dan hari akhirat dua hal ni ulamaก็เลยบอกว่าakhlak perangai กิริยามารยาทจึงเป็นหมายวัดของอีหม่านของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูว่าอีหม่านแข็งหรือว่าอีหม่านอ่อนนั้นดูที่กิริยามารยาทพฤติกรรมการกระทำของเขาควบคู่ไปด้วยนะครับitu kita kena tengok di akhlak jadi kayu baris kayu ukur imej seseorang di dalam hidup kita yang ketiga yang keempat amalan yang membawakan kita masuk syurga juga iaitu jaga dalam kebersihan jagaการรักษาความสะอาด Sesiapa yang jaga dalam kebersihan ialah amalan yang boleh membawakan kita masuk syurga. Sama ada kebersihan daripada najis tempat duduk kita, pakaian kita. Sebab tu tak ada orang mukmin yang duk pakai baju yang kena najis. Kerana Nabi SAW dia ni sedia talak wela dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ให้เตรียมพร้อมทุกเวลาในการที่จะตักวาในการที่จะอิบาดัตต่อ Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata kita duk pakai gigi kecing tak basuh, lepas tu duk pakai keluar maka nak semaya tak boleh. Tak ada dalam kaum orang Islam lagu tu. Kalau terkena tak apa, tapi gigi duk kecing tak basuh, lepas tu duk pakai gigi buat nak semaya kena duk bersaling dan sebagainya, maka tak ada dalam kaum Islam. Kaum Islam kena hadaplah kamu apa ni? Wak siap sedia dengan kekuatan kamu dalam ibadat kepada Allah SWT. Siap sedia mana tiam prom dengan ibadat dai talau wela. Nabi dia Allah Taala dia kelawan ni ayat ni. Macam nan Bilal ibn Rabah satu ketika Nabi SAW sebut dalam satu hadisnya dia dengar suara jalan Bilal dalam syurga. Jalan tapak kaki Bilal. Kata dengar tapak kaki Bilal duk jalan dalam syurga. Lalu tu sahabat tanya, amalan apa boleh Bilal tu? Nabi tu dengar suara tapak kaki. Tu tak ada lagi tapi duk dengar tapak kaki lah Bilal dah. Maka salah satu pada amalan ni dia jaga kebersihan. Sama ada kebersihan tubuh badan dia dan dia berwuduk. Itu jaga kebersihan adalah satu perkara yang boleh membawakan kita masuk syurga. Terutama kita berwuduk. Yang kelima, amalan yang kelima yang dapat membawakan kita masuk syurga juga ialah jaga semaya 5 waktu. Kan raksakan lama. Semaya ni bukan sekadar ibadat pitikam. Tapi semaya merupakan menjinjai pekuanan. Jaga semaya di masjid bagi orang laki-laki. Muslim, pucai, datang lama di masjid. Kenapa? Karena ni adalah bab yang tan Nabi SAW. Ni ada contoh tauladan daripada Nabi. Farka'u ma'ar raki'in. Jauh jeng rokot prom-promกับบรรดาผู้รอกอทั้งหลายผู้รอกอทั้งหลายรอกอที่ไหนที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งก็คือที่มัสยิด itu orang jatuh ke semaya di masjid. Artinya semaya rumah. Semaya jamaah adalah salah satu amalan yang boleh bawa kita masuk syurga. Kita berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya kita ni menghidupkan kita boleh semaya jemaah sampai mati. Dan kalaulah kita semaya mulazamah, semaya jemaah sama, lama jemaah tu wela. วันหนึ่งเราเจ็บป่วยไม่เป็นไรไม่ต้องมาได้
เจ็บป่วยไม่มา kita tak ais semaya Jumaat. Pahala kita boleh supaya kita mari semaya Jumaat di masjid. เราจะได้รับผลบุญเสมือนกับเรามาละหมาดที่มัสยิด ataupun kita musafir, tak ada nak pergi Jumaat di masjid, boleh pahala seperti mana kita semaya Jumaat di masjid. Ataupun kita tua tak gerak, tak boleh mari di masjid, pahala boleh seperti kita mari semaya di masjid. Tak ada kurang sikit pun. Fa ajruhum ghairu mamnun. Tuhan akan beri pahala kepada dia yang tinggal tadi hingga-hingga. Sebab tu ni kelebihan. Maka bagaimana seorang tadi semaya mulazamah dia semaya di masjid semua, maka lepas tu dia tua, dia tak gerak, dia lemah, Tuhan akan beri pahala kepada dia seperti mana dia semaya di masjid. Itu semaya masjid adalah satu amalan besar dalam Islam. Bukan amalan penpitikam dak. Karena berjemaah di masjid lain daripada beribadat pada Allah, menunjuk kehebatan Islam. Sebab tu kalaulah kita pergi di mana masjid ada bunyi suara budak, maka napen huang. Maka alhamdulillah di masjid kita, sekolah kita ada masjid di tengah sekolah. Mi masjid you nai rong rian. Tolong du. Ada masjid di sekolah ni salah satu perkara yang besar sekali. Kenapa? Karena kita boleh didik anak-anak kita. We ada musing ke masjid. Ya tiara ya tertu. Nai sangkum dalam bi'ah. Dia duduk main di dalam masjid. Tang tedek. Win len di masjid. You kauในmasjid. Dengar suara orang semaya. Tengok orang semaya. Benda niคือการอบรมด้วยการกระทำด้วยisi kepada budak-budak dia duk kelas semua, orang duk semaya di masjid, dia mai duk sampat semua, maka ia akan besar naik dalam sangkum, dalam suasana yang semaya jemaah.ซึ่งเป็นamalที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมhijrah sampai di Madinah, wak masjid halu dah. Karena besarnya semaya jemaah di dalam masjid. Maka kita boleh didik anak-anak kita. Semaya, lepas semaya pergi kerja, pergi ngaji. Hak besar sekali semaya jemaah. Lepas semaya pergi kerja. Sebab itulah semaya Allah Ta'ala perkat suruh hai perkat. Kecau lu dari ru. Kerja tak ada suruh. Amalan lain tak ahli. Semaya yang kena perkat. Karena besarnya dalam Islam semaya ni. Allah, sampai wilayah Allahu Akbar, perkat kuam jinjai. Mari semaya Jumaat, maknanya, mari perkat kuam jinjai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sujud. Karena dalam semaya adalah, iriabut satunya, tidak ada iriabut, ataupun kelakuan yang kita paling rapat pada Allah Ta'ala, mereka ketika sujud. Sujud di mana? Sujud di alam semaya. Tidak ada hamba dia paling dekat. Kelai cit ke พระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์ที่สุดเกินไปกว่าการสุจุดada amalan lain. Paling rapat dengan Tuhan sekali ialah ketika sujud. Wala ที่เราเอาหน้าผากที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่อนุญาตให้ใครไปตบหน้าเอาหน้าผากที่ประเสริฐของเรานั้นไปสุจุดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าผากนี้ไม่อนุญาตให้ไปสุจุดต่อคนอื่นไม่อนุญาตที่จะไปสุจุด kita nak pergi sujud kepada makhluk yang lain daripada Allah Ta'ala tak boleh. Walaupun ia nak besar tang mana di dunia ni. มีอำนาจแค่ไหนในโลกนี้อัลลอฮฺตะอาลาไม่อนุญาตให้เอาหน้าผากที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างให้เราประทานให้เรานั้นไปสุจุดไปก้มกราบให้แก่ใครก็ตามในโลกนี้นอกจากพระองค์เพียงเดียวสงวนสิทธิ์ที่จะไปสุจุดต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียว sebab tu semaya Jumaat adalah semaya yang boleh membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita didik Nabi sallallahu alaihi wasallam hajai ta'allimu auladakum muru auladakum bis salah จงสั่งใช้ลูกของเจ้าให้ละหมาดเมื่อเขาอายุได้7 ขวบจงตีแล้วก็ลงโทษเบาๆเมื่อเขาไม่ละหมาดในขณะที่เขามีอายุ11 ขวบ11 tahun sudah
surah dia dah. Itu แต่ในการตีนั้นตีเพื่อที่จะสั่งสอนไม่ใช่ตีด้วยอารมณ์ดังนั้นนบีก็เลยว่าไม้ที่จะตีอย่าให้เกินกว่าไปเมล็ดอินทผลัมยกมืออย่าให้เกินให้จนถึงเห็นรักแร้นะแล้วก็ให้อ่านอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนด้วยขอให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นการตีของเรานั้นเต็มไปด้วยความบารอกะห์ไม่ใช่ปะปนด้วยนับสูชัยฏอนนะเพราะว่ามันจะส่งผลให้กับเด็กที่ไม่ดีการลงโทษก็ต้องระวังด้วยเป็นการหล่อหลอมเด็กถึงความรุนแรง Sebab tu kita nak godel, nak gapo, kena beringat juga budak. Budak dia ada rap pada kita. Dia tu pun tengok. Dia ทำหน้าเหมือนกับตอนที่เราทำหน้าตอนที่เราจะโกรธเวลารู้เราจะโกรธใช่ไหมBila anak kita nak murih, dia buat muka supaya kita dah. Kalau kita nak tengok atas kita, muka pak anak kita nak murih orang, tengok anak kita, เราดูหน้าลูกของเรา เวลาจะโกรธทำหน้ายังไงนั่นหน้าของเราataupun หน้า muka mami dia. Sebab tu tarbiyah adalah bukan kita hajar sekali dua, tapi hajar patut ada tip tam. Tanya khabar. Tanya khabar. Suruh semaya dah, kena tanya atau semaya dah lagi. Suruh dah, patut kena tip tam pula. Salah satu daripadanya ialah semaya 5 waktu. Sehari semalam. Kemudian pula amalan yang ke-6. Amalan yang ke-6 yang boleh membawakan kita masuk syurga ialah masuk dah ni. Apa lagi? Apa dah? Amalan yang kena kita tengok minggu depan insya-Allah taala ada lagi 4 amalan. Maka alhamdulillah inilah amalan yang boleh membawakan kita masuk syurga. Lepas tu kita pakat baikilah amalan ni. Kita ada buat dah tu baiki biar dikomolek kerana kita tahu dah. Learning kata khasab kita ni hak ni. 2 3 4 5 6 7 hingga sampai 10 sebagaimana Nabi sebut dalam hadis dia dah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.